Program Syahadah ini dibawakan khas untuk anda oleh Sraimas Herbs Trading. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton sekalian? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syahadah yang kami bawakan kepada anda oleh Sraimas Herbs and Trading. Dan pada waktu ini saudara penonton sekalian, kita akan bincang satu tajuk yang fikir saya cukup besar manfaatnya kepada dunia Islam. Dan tentu sekali dunia Islam apabila bersatu, kita berpadu, insya-Allah kita akan lahirkan sebuah, kita katakan, empire Islam yang begitu gemilang, bermula dengan perkembangan memperkasakan ekonomi Islam. InsyaAllah pada petang ini, di waktu ini, saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan juga founder bagi Al-Haramain Academy. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu sekali Datuk, pada petang Ramadan ni kita nak sembang-sembang santai sambil kita nak menantikan waktu berbuka puasa. Kita nak sembang tentang jihad bisnes Datuk. Baik. Tentu sekali saya difahamkan Datuk begitu aktif untuk terlibat dalam dunia perniagaan di antara Malaysia dan dunia Arab tentu sekali. Mungkin Datuk boleh berkongsi sedikit tentang, kita bagi gambaran awal lah, dunia bisnes orang Arab. Mungkin Datuk boleh kongsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesuai dengan firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan dengan rezeki. Tis'u ashar rizq ummati min at-tijarah. 90% daripada rezeki umatku daripada perniagaan. Dan sebenarnya apa dikaitkan antara jihad dengan ekonomi atau jihad ekonomi ataupun jihad perniagaan? Perniagaan merupakan satu kerjaya yang ibadah juga, di mana apabila kita keluar untuk mencari rezeki, untuk memberi kepada anak-anak kita dan sebagainya, merupakan satu fenomena ataupun satu aktiviti yang merupakan sebagai satu ibadah juga. Ramai yang melihatkan bulan puasa ni sebagai musim rezeki, ya. Kalau orang yang berpasar malam dan pasar Ramadan dan sebagainya, atau bazar dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada konteks di Timur Tengah, ya, Ramadan merupakan juga musim beribadah dan musim beramal. NGO dan masyarakat yang memberi infak dan memberi kata sedekah di bulan puasa ataupun sempena bulan puasa merupakan satu fenomena ekonomi yang besar. Begitu juga dengan badan-badan seperti wakaf, seperti zakat, seperti aktiviti untuk memberi sedekah untuk orang berbuka puasa dan sebagainya, merupakan satu fenomena yang besar. Tapi apa yang kita lihat yang selalunya apabila kita berkaitkan dengan Arab, selalu kita fikir pasal haji dan umrah sahaja. Betul. Walaupun haji dan umrah di aspek yang lain merupakan ekonomi yang besar, ya. Malaysia berbelanja lebih daripada 1.3 bilion satu tahun dalam industri haji dan umrah. Dan pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh agensi-agensi seperti tabung haji, seperti travel agent dan sebagainya, hatta melahirkan koperasi-koperasi seperti Koperasi Al-Haj yang menjalankan aktiviti dalam haji dan umrah. Tetapi apabila kita melihat daripada Timur Tengah, ya, antara ekonomi mereka yang melihatkan khususnya dalam bulan puasa adalah jana ekonomi untuk membantu fakir miskin, untuk membantu membangunkan masyarakat melalui membinakan masjid dan wakaf dan sebagainya. Even daripada aspek Malaysia, ada juga program-program seperti Wakaf Ehsan Selangor yang menjalankan aktiviti untuk membantu haji dan umrah industri. Dan juga kita melihat sekarang ni badan seperti tabung haji melaburkan berjuta-juta di Arab Saudi untuk menjana ekonomi Islam. Tapi kalau lihat
negara Arab yang datang ke Malaysia sekarang ni, apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ni merupakan satu keadaan yang perlu kita umat Islam di Malaysia mengambil iktibar, dalam masa yang sama mengambil peluang ataupun membantu mereka ni sebagai saudara Islam, sesama Islam. Apabila kita melihat sejarah dulu, Muhajirin datang ke Madinah dan dibantu oleh kaum Ansar, dan Muhajirin meminta di mana pasar, di mana pasar yang kita boleh berniaga sendiri. Betul. Kehadiran tetamu-tetamu daripada atau sahabat-sahabat Ansar atau Muhajirin daripada Syria, daripada Yaman, daripada Egypt, yang kita dapat lihat mereka di Bukit Bintang dan di tempat melancong di Arab, di Malaysia sini, boleh menjadikan satu fenomena perniagaan. Kita cuba fikirkan dia. Sambung seketika nanti bagi Datuk. Saya pun rasa teruja untuk mendengar tentang jihad bisnes ini. Kita, apa kata saudara, kita akan lihat playback yang telah disediakan dan kita kembali semula dalam syahadah. Madinah dan Mekah yang tidak putus dengan tetamu Allah adalah punca rezeki bagi sebahagian besar peniaga di bumi Arab. Baik yang berniaga di kaki lima ataupun di kedai, masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk menarik minat pelanggan. Cuma, apa yang ingin kembara Syahadah kongsikan, sepanjang berada di tanah suci Mekah dan Madinah, agak sukar untuk kami menemui peniaga di kalangan wanita. Meskipun imbasan sejarah Rasulullah SAW, isteri baginda Sayyidatina Khadijah tergolong dalam kumpulan usahawan yang berjaya. Namun, dalam situasi hari ini, wanita Arab nampaknya semakin menyepi dalam bidang perniagaan. Hanya kumpulan pendatang yang kami lihat begitu gigih mengerah keringat mencari rezeki di hadapan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Bagi pihak berkuasa Mekah dan Madinah, berniaga sebegini adalah satu kesalahan. Tetapi bagi tetamu Allah, kumpulan peniaga ini yang sering mendapat perhatian. Apa yang boleh kembar Syahadah katakan, tanpa peniaga jalanan, suasana Mekah dan Madinah menjadi agak suram. Kumpulan inilah yang memberikan lagi suasana di tanah suci Mekah dan Madinah. Boleh dikatakan jemaah sentiasa ada masa untuk berurus niaga dengan kumpulan peniaga jalanan ini berbanding dengan peniaga di kedai-kedai. Tarikan utama kepada peniaga jalanan di tanah suci ialah harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari premis perniagaan. Yang penting ialah kuasa tawar-menawar semasa menjalankan urus niaga. Kegigihan peniaga kecil mencari rezeki cukup menarik perhatian kembara Syahadah di bumi Mekah. Kerana kumpulan ini sentiasa bersyukur dengan nikmat rezeki yang Allah beri. Walaupun ketika cuba untuk meraih keuntungan, mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai dugaan. Namun, tetap tabah kerana yakin rezeki itu adalah rahsia yang perlu diperolehi dengan usaha. Jangan ke mana-mana, si Bidadari akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Hidayah Gold. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam Syahadah dan kami bawakan oleh Sraimas Herbs and Trading. Dan tentu sekali saudara penonton sekalian, hari ini kita bercakap soal jihad bisnes tentang dunia korporat ekonomi umat Islam, tentu sekali lah. Baik saudara penonton sekalian, awal tadi kita banyak bicara tentang bagaimana Islam menganjurkan soal perniagaan, kita terlibat dalam aktiviti perniagaan. Bahkan di Mekah sendiri banyaknya pasar-pasar ataupun yang dibina untuk menggerakkan, memperkasakan ekonomi umat Islam. Dan bagaimana Datuk sebutkan tadi, satu
pelancongan yang tidak akan berhenti sampai bila-bila. Itulah haji dan umrah tentu sekali. Baik, dalam teaser yang telah kita tayangkan tadi, kita terlihat begitu aktif di Mekah aktiviti perniagaan. Dan walaupun kita lihat di sana ramai golongan lelaki yang terlibat, tetapi golongan wanita sebenarnya sangat aktif juga dalam aktiviti perniagaan. Mungkin Datuk boleh komen sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya golongan wanita yang terlibat dalam perniagaan, kalau kita lihat daripada sudut yang kita sentiasa mengetahui, iaitu haji dan umrah. Kita melihat mutawifah yang perempuan dan ini banyak yang terlibat daripada aspek daripada Malaysia dan juga pengusaha-pengusaha syarikat pelancongan daripada Malaysia yang involve dalam haji umrah. Tetapi yang Arabnya di mana? Sebenarnya kalau kita lihat daripada majlis mutawif muassasah yang mengendalikan haji, ada segelintir apa dia panggil masyarakat wanita yang belakang tadbir, yang mereka merupakan mutawifah juga, dan mereka mempunyai kemampuan dan ada tugas juga. Dan sebenarnya mereka merupakan shareholder atau pemegang saham daripada muassasah Asia Tenggara umpamanya untuk dalam konteks Malaysia. Selain daripada itu, kalau daripada aspek penjagaan yang luar, di mana kita melihat kenderaan-kenderaan yang dibawa, yang dipandu di sana, wakil syarikat umpamanya wakil syarikat terkemuka di Arab Saudi yang mewakili Mercedes umpamanya ataupun BMW adalah syarikat berkeluarga, dan syarikat ini dimerajui oleh wanita-wanita juga sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi aspek produk-produk yang kita membeli sebagai hadiah dan sebagainya, pemilik gagasan ekonomi yang besar yang dalam bentuk wakaf iaitu Biladin Group yang memiliki Clock Tower ataupun Zamzam Wakaf, itu merupakan juga syarikat keluarga yang ada wanita sebaling tadi. Maknanya tidak ada diskriminasi yang diberikan kepada sama ada yang nak terlibat secara aktif dalam perniagaan ataupun tidak. Baik. Satu perkara, Datuk, yang saya nak angkat sedikit perbincangan kita. Kalau kita lihat dunia orang Jepun, maka kita akan tahu dia akan mengutamakan time management yang baik. Ada orang sebut kalau Melayu ni, kalau peringkat masuk kata janji Melayu ni kan. Tapi kalau orang Arab ni, apa istimewa deal bisnes dengan mereka? Adakah penjagaan waktu, kebersihan ataupun apa benda yang Datuk lihat? Sebenarnya gabungan Arab ni, negara-negara Arab ni 25 negara. Setiap negara berbeza. Antaranya kita cakap, kalau kita kata Melayu, ada Melayu Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand dan sebagainya. Dan negara Arab ni 25 negara ni, kalau kita lihat, kalau kita pergi ke Dubai umpamanya, beza daripada kita pergi ke Arab Saudi, beza daripada kita pergi ke Egypt. Tapi sebenarnya dari segi aspek yang lain, kalau kita lihat dari segi positifnya, mereka ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dalam bahasa mereka sendiri. Dan sebenarnya kalau nak ikut antara generasi yang dulu, kalau kita, ibu bapa kita dulu sebagai penjaga, umpamanya mak saya sendiri sebagai penjaga perjalanan yang pergi jual pakaian ataupun jual barang kemas dan sebagainya dengan jemaah-jemaah umrah umpamanya, ataupun ayah saya sebagai pedagang yang jual kopiah di Mekah dan sebagainya di Sukul Lail. Mereka ini menjadikan satu aktiviti penjagaan sebagai satu sumber rezeki. Kalau kita lihat negara-negara Arab yang kaya raya sekarang ni, mungkin ini adalah satu transformasi yang baru di mana negara Arab sekarang ni memfikirkan sumber kewangan daripada minyak sudah tidak lama lagi menjadi satu sumber yang utama. Jadi mereka harus mempunyai inovasi yang lain ataupun cara yang lain untuk berniaga, dan ini menjadikan mereka lebih committed untuk berniaga. Baik, kita akan sambung tentang inovasi yang Datuk sebutkan tadi. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Beginilah keadaan di tanah suci Mekah dan Madinah. Setiap hari sibuk dengan aktiviti dari urusan ibadat hinggalah kepada membeli belah. Boleh dikatakan selepas waktu solat, premis perniagaan akan mula dipenuhi pelanggan. Baik lelaki maupun jemaah wanita, masing-masing ada sahaja benda yang ingin dibeli untuk dijadikan oleh-oleh ataupun kegembiraan sendiri. Kini apabila berada di Mekah atau Madinah, bukan lagi kurma dan air Zamzam yang dibawa pulang, tetapi meliputi segala macam barangan yang dijual. Ini menjadikan dunia perniagaan di Mekah dan Madinah cepat berkembang. Apa sahaja yang dijual laris dibeli oleh jemaah
yang datang dan pergi. Bukan kata jemaah Malaysia yang gemar berbelanja, tetapi juga jemaah dari negara lain. Pun begitu, peniaga Arab lebih gemar berurusan dengan orang Malaysia. Boleh dikatakan kebanyakan peniaga di Mekah dan Madinah gemar menggunakan bahasa Melayu semasa berurusan dengan orang Malaysia. Selain dari itu, satu yang menarik tentang peniaga Arab ialah cara mereka melayan pelanggan. Sukar untuk melihat wajah kecewa seandainya gagal untuk menambat hati pembeli untuk berbelanja. Sebaliknya, sentiasa mengucap syukur jika Allah memberikan mereka rezeki berlebihan. Semoga etika perniagaan ini diikuti oleh peniaga di Malaysia, walaupun hanya sekadar menjadi pekerja ataupun berniaga secara kecil-kecilan. Jangan ke mana-mana, Si Bidadari akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Hidayah Gold. Terima kasih Serai Mas Herbs and Trading yang terus membawakan syahadah kepada anda menerusi TV1. Dan banyak perkara yang telah kita bincang, Datuk. Sedar tak sedar kita sampai di penghujung rancangan. Tetapi kita nak akhirkan juga perbincangan kita tadi. Apabila kita sebut negara Arab terkenal dengan kita katakan nikmat minyak yang Allah Ta'ala suburkan, mungkin akan berlaku kesusutan, tentu sekali. Betul. Namun adakah orang Arab ini mereka mencari inovasi baru supaya kekal dengan permerkasaan ekonomi mereka? Betul? Sebenarnya inovasi yang kita katakan tadi, yang apabila mereka berniaga di belakang tadbir, yang mungkin melihat mereka ada beberapa halangan dari segi culture, tapi sekarang ni dalam dunia cyber umpamanya inovasi dalam umrah industri, umpamanya contohnya bookingumrah.my yang menjadikan window kepada umrah packages umpamanya, ataupun loyalty program seperti reward yang menjadikan loyalty sebagai bisnes perniagaan ataupun revenue. Begitu juga di Arab Saudi sekarang ni ada program-program seperti collect, seperti point dan sebagainya, dan juga dari segi Mastercard ataupun Visa punya processing seperti RRG Bank yang menggunakan servis Al-Musafir Card umpamanya untuk umrah dan haji. Perniagaan di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah yang dirajai oleh wanita banyak sekarang bergantung kepada alam cyber, di mana kekuatan ekonomi yang luar biasa melalui inovasi dapat mengakses kepada ekonomi ummah yang lebih luas. Jadi kita harus mempelajari daripada konsep ini, di mana projek-projek seperti umpamanya World Media Arabia umpamanya, yang di mana mereka ini menggunakan cyber sebagai landasan kepada ekonomi. Timur Tengah juga melihatkan perkara ini sebagai satu jana ekonomi, di mana Facebooker juga ataupun Twitter ataupun dan sebagainya menjadi satu wadah ataupun satu pasar yang besar. Kalau sekarang ni, even kalau traditional market seperti pasar malam ataupun Sukul Lail yang termasyhur di Mekah ataupun Sukul Hamidiyah di Syria, sekarang ni ditransformasikan kepada dunia cyber, menjadi sukullail.com, menjadi Sukul Hamidiyah umpamanya, virtual market yang membawa jana ekonomi yang besar, tetapi dengan kekuatan ataupun di sebalik tadbir kos operasi yang sangat rendah. Baik, alhamdulillah. Saya ingat bila orang bisnes cakap buat bisnes semangat, tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang kita belajar tentu sekali, dan kita harapkan moga-moga apa yang kita dapat hari ini kita dapat berkongsilah maklumat ilmu, dan kita ucapkan terima kasih kepada bagi Datuk. Seperti biasa, Serai Mas memberi sagu hati kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang menganggap bahawa Islam adalah agama yang jumud. Tetapi Islamlah yang memulakan dinamika perubahan dalam pelbagai aspek. Dahulunya orang menganggap bahawa ekonomi Islam tidak ke mana. Tetapi hari ini ekonomi Islam memberi alternatif kepada ekonomi kapitalis. Dahulunya orang melihat halal hub sebagai industri yang tidak ke mana. Tetapi hari ini halal hub menembusi negara yang bukan Islam. Tentu sekali Islamlah agama rahmat sekalian alam. Kita bertemu lagi dalam syahadah yang dibawakan oleh Serai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syahadah, satu lafaz berbeza resam. Kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan, keimanan, ketakwaan, nur hadari syahadah. Program Syahadah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mas Herbs Trading.